untuk hari ini kita akan belajar persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, selama ni kita dah belajar tajuk persamaan linear. Lepas tu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contoh 2x tambah 3 sama dengan 7. Itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dia ada satu je pemboleh ubah x. Okey, lepas tu semalam kita dah masuk kepada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah. Bila dua pemboleh ubah ni, kita ada dua lah pemboleh ubah. Contohnya 2x tambah y sama dengan 7. Kita ada x dan kita ada y. Okey, jadi untuk hari ini, kita akan belajar persamaan linear serentak. Kita akan belajar persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Maksud persamaan linear serentak, kita akan ada dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dia ada sekali. Contoh kan, cikgu ada x tambah y sama dengan 7, persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, cikgu ada 2x tolak y sama dengan 5. Dia akan jadi macam tu. Dalam satu tu akan ada dua. Itu namanya serentak lah. Kita kena selesaikan kedua-duanya serentak. Okey. Jadi objektif kita hari ini adalah bersama-sama dengan cikgu nanti. Harap kita semua dapat bentuk persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dan juga menyelesaikan persamaan linear serentak dengan macam okey. Apa dimaksudkan menyelesaikan persamaan linear serentak ni? Kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okey, bila masuk soalan topik ini macam sebelum ni lah, bila cikgu kata selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kita nak cari nilai pemboleh ubah kita. Sama juga macam persamaan menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Kita nak cari nilai pemboleh ubah kita tu. Kita nak cari kalau yang inilah. Kita nak cari x kita berapa, kita nak cari y kita berapa. Okey. Alright, yang ini sila buka buku teks masing-masing. Muka surat berapa ni? Sekejap Muka surat 137. Muka surat 137. Okey Ada gambar ayam dan juga ada gambar itik dekat situ. Alright, dia kata Faizah menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Okey. Kos menternak seekor ayam ialah RM2. Manakala kos menternak seekor itik ialah RM1. Kos menternak ayam adalah RM2, kos menternak itik ialah RM1. Seminggulah untuk seminggu. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik adalah RM12 seminggu. Okey, berapakah ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faizah? Dekat sini ni ayam dan itik ni lah yang kita nak cari. Inilah namanya menyelesaikan persamaan linear. Kita nak cari nilai ayam dan itik. Okey, jadi kalau jadi macam ini, siapa nak masuk ni? Okey. Assalamualaikum Qayyum. Okey, jadi cikgu sambung balik. Jadinya kita kena nak selesaikan dia, kita kena tahu apa dia punya pemboleh ubah. Apa dia daripada pemboleh ubah? Kita kena bentuk apa daripada pemboleh ubah? Kita kena bentuk persamaan linear. Daripada persamaan linear tu kita boleh cari kita punya pemboleh ubah. Okey, kelas masih ada lagi dengan cikgu ke ni? Ada Okey, suara cikgu jelas lagi ya? Jelas, okey. Jadi kelas dekat sini kalau kita tengok ada dua situasi. Dekat sini awak kena pandai cari situasi dia. Okey, dia kata dekat sini, Faizah menternak 7 ekor ayam dan itik. Ni, benda pertama ni, 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Ini adalah kita punya situasi yang pertama. Lepas tu situasi kedua yang ni, yang kos menternak. Kos menternak adalah RM12 seminggu. Itu situasi yang kedua. Jadi kita pun tak tahulah kita pun tak tahu ayam ni apa, itik ni apa. Jadi kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Itu gunanya pemboleh ubah. Kalau kita tak tahu, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Jadi ayam kita wakilkan dengan X, itik kita wakilkan dengan Y. Kita tengok buku tu lah, kita tengok contoh buku. Kalau ini sebab buku dah bagi contoh. Kalau hari soalan lain awak nak letak sendiri apa-apa huruf pun boleh, tak ada masalah.
Jadi untuk situasi yang pertama ni, kita punya pun boleh ubah ataupun ialah X dan Y. Kita punya persamaan linear apa tau? X tambah Y sama dengan 7. X tambah Y sama dengan 7. Yang pertama ni untuk apa? Untuk ayam dan itik ada 7 ekor. Itu yang jadi X tambah Y sama dengan 7. Okey, itu persamaan linear dalam dua pun boleh ubah yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok pula situasi seterusnya. Okey, cikgu tak boleh padam dah. Okey, situasi seterusnya yang mula daripada kos ni. Dia kata kos menternak ayam adalah RM2. Manakala kos menternak itik adalah RM1 lah untuk seminggu dua-dua ni. Jadi kita dah tahu tau. X ni untuk ayam kan. X ni untuk ayam, jadinya X ni akan jadi 2X. Sebab apa? RM2 untuk bela ayam tambah dengan 1Y. Apa dia tu Y? RM1 untuk membela itik. Jadi sama dengan 7. Bukan sama dengan 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 12. Kenapa 12? Sebab kos kita adalah RM12 seminggu. Okey, jadi dekat sini, ini ni ada dua sekali ni, daripada satu situasi ada dua pun boleh ubah. Daripada satu situasi ada dua persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Ini kita namakan persamaan linear serentak. Okey maksudnya untuk yang pertama ni adalah untuk bilangan ayam dan itik. Dan yang kedua adalah untuk kos. Pembelaan. Itulah dia. Okey Okey, boleh ke ni? Boleh ikut cikgu lagi ke semua? Boleh. Okey, slide cikgu masih nampak ke? Nampak. Okey. Cuba kita try yang ini pula. Okey. Jadi ini yang tadi tu dah settle dah soalan daripada buku. Daripada satu situasi ada dua persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Kita namakan dia persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah. Okey, next. Kita tengok yang kedua ni. Suzy membeli baju sebanyak 5 helai. Baju t-shirt dan baju kurung. Okey, ni situasi pertama. 5 helai baju t-shirt dan baju kurung. Okey, harga baju t-shirt adalah RM30. Manakala baju kurung adalah RM50. Suzy membayar sebanyak RM190 untuk belian bajunya. Okey, tuliskan persamaan linear serentak untuk menggambarkan situasi di atas. Okey, maksudnya dekat sini kita ada dalam satu situasi ni, dalam satu cerita ada lagi dua cerita. Cerita pertama adalah bilangan baju yang dibeli ada 5. Cerita yang kedua adalah harga kedua-dua jenis baju Baju ada 5, harga kedua-dua jenis baju tu adalah berapa kelas harga kedua-dua jenis baju? RM berapa? Siapa-siapa tolong respon? Yes, very good. 190. Okey, jadi bentuk persamaan linear serentak untuk menggambarkan situasi di atas. Okey, cikgu main sebut nama je ni. Okey, Reza. Okey, kita nak wakilkan huruf apa Reza untuk baju kurung ni? Nak wakilkan apa? Pilih satu huruf untuk wakilkan baju kurung. Q. Okey. Q. Baju kurung Q. Okey, t-shirt. Siapa lagi ada tadi cikgu nampak? Intan, wakilkan pilih apa-apa huruf untuk mewakilkan t-shirt? S. Okey, boleh, tak ada masalah. Q dan S. Alright, jadi yang pertama kita punya situasi yang pertama, bilangan baju adalah 5. Okey, cikgu sarankan kalau dekat sini kan dia kata 5 helai baju t-shirt dan baju kurung. Kita tulis yang t-shirt dulu sebab dia sebut t-shirt dulu baru baju kurung kan. Jadi S tambah Q. Okey S tambah Q. S untuk baju t-shirt, Q untuk baju kurung. Okey, S tambah Q sama dengan berapa? Irfan, S tambah Q sama dengan berapa? Irfan? Berapa helai baju yang dibeli tu Irfan? 5.
5, yes. Jadi S tambah Q sama dengan 5. Okay, very good Irfan dan juga yang lain-lain. Okay, jadi untuk situasi yang pertama adalah S tambah Q sama dengan 5. Okay, boleh ikut cikgu ni kelas? Boleh. Boleh Okay, situasi yang kedua pula Okay, dia kata harga baju t-shirt adalah RM30. Harga baju t-shirt adalah RM30, manakala baju kurung adalah RM50. Okay, jadi kita tahu t-shirt ni 30. Jadi dia akan jadi macam ni tau. 30S tambah. Okay, harga baju kurung berapa? 50 kan? Jadi 30S tambah 50Q sama dengan berapa? Berapa jumlah keseluruhan bayar? Okay, berapa? Berapa dia? 190. Yes, very good. 190. Dah settle lah. Inilah kita punya persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Yang cikgu letak dalam apa ni? Yang cikgu letak dalam kotak ni inilah kita punya persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, boleh murid-murid ya? Harap dapat ikut cikgu. Okey, daripada satu situasi kita keluarkan dua persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey. Jadi yang pertama ni untuk baju t-shirt campur baju kurung dapat 5 helai dia beli. Ini harga baju t-shirt 30S tambah 50Q bayar 190. Okey, boleh setakat ni semua orang boleh ikut cikgu macam mana nak bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Boleh. Boleh. Okey, very good. Okey, next. Okey, ini yang dikatakan penyelesaian persamaan linear serentak dalam maaf ni ini bukan satu pemboleh ubah, cikgu pun silap tulis. Dalam dua pemboleh ubah. Okey. Penyelesaian persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, ni dia Okey. Dia ada 3 kaedah. Okey, yang pertama kaedah graf, yang kedua kaedah penggantian dan yang ketiga kaedah penghapusan. Okey, untuk hari ini kita akan selesaikan guna kaedah graf. Okey. Penyelesaian persamaan linear. Okey, dekat sini cikgu nak bagi tips sikit. Tips Okey, kalau awak dengar perkataan linear, maksudnya graf kita akan lurus. Graf kita akan lurus. Cikgu memanglah graf lurus. Ada graf tak lurus ke? Okey, nanti bila awak dah masuk tingkatan 2, awak akan belajar. Ada graf bentuk macam ni. Ni cikgu lukis harap dapat ada graf bentuk macam ni, macam bentuk gunung tu. Ada graf macam bentuk senyum. Ada graf bentuk dia macam ni. Ada graf bentuk dia macam tangga macam tu. Tapi kalau awak dengar sahaja persamaan linear, perkataan linear ni membawa maksud graf kita akan lurus. Sama ada dia bentuk ke kanan macam ni ataupun ke kiri macam ni, tak kisah, tapi dia adalah lurus. Okey, boleh ya kelas? Boleh Okey. Boleh. Jadi nanti kita tengok slide yang cikgu tunjuk. Sambil tu awak boleh juga buka buku teks muka surat 138 dan 139 agar supaya awak nak tengok lebih lanjut, buka buku teks muka surat 138 dan 139. Okey, tengok graf di bawah ni. Ini pada muka surat 138 yang bahagian atas. Muka surat 138 bahagian atas Okey. Ini ni, ada dua graf. Sebab apa? Kita ada dua persamaan linear serentak tadi kan. Okey, ni graf yang pertama, ni graf yang kedua. Okey, kalau awak perasan, graf tu nanti dia akan bersilang di satu koordinat. Koordinat dah belajar belum sekolah rendah? Dah kan? Graf ni akan bersilang di satu koordinat. Inilah kita punya penyelesaian. Daripada koordinat yang bersilang tu kita akan tengok berapa jawapan X, berapa jawapan Y. Jadi tengok kita tengok penyelesaian. Jadi bersilang. Kalau kedua-dua garis lurus tu untuk yang ini, untuk situasi ni lah bersilang maksudnya penyelesaian unik. Masuk penyelesaian unik tu kita boleh tahu nilai X berapa, nilai Y berapa. Okay, next. Kita tengok pula gambar graf yang ini. Awak boleh tengok buku teks awak muka surat 138. Okey, kalau tengok yang ini, dia kata adalah selari. Kita punya graf, ni graf yang pertama, ni graf yang kedua. Dia tak ada silang. Dia selarilah terus macam tu, dia selari. Okey, kalau macam ni dia tiada penyelesaian. Sebab sampai ke sudah graf awak tu tak jumpa-jumpa. Dia terus je.
tak jumpa-jumpa. Jadi dia tiada penyelesaian. Okey. Dan kalau graf bertindih, graf bertindih ni awak boleh tengok pada muka surat 139, cikgu tak letak dekat sini. Okey, dia macam ni tau. Okey. Contohlah ni kita punya satah kan. Okey, graf pertama macam ni, warna merah tu. Okey, lepas tu ada graf yang kedua pun biru. Pun bertindih. Kalau bertindih macam ni, dia adalah penyelesaian tak terhingga. Maksudnya banyak sangat dia punya penyelesaian. Okey. Alright. Tapi selalunya, bukan selalunya lah, untuk yang form 1 ni kita belajar yang ini je yang kita akan dapat bersilang. Okay, next kita akan teruskan bagaimana caranya untuk melukis graf. Okay, cara yang pertama kita kena lengkapkan jadual nilai. Okay, yang ini tadi cikgu minta awak salin. Semua orang dah salin ke belum? Dah. Dah, okay, very good. Okay. Yang ini, macam mana cikgu nak tutup? Yang ini, soalan selalunya macam ni je tau, sampai ni je. Selesaikan persamaan linear serentak berikut menggunakan kaedah graf. Ini je soalan bagi tau. Yang bawah ni kita kena buat sendiri. Tapi sebab cikgu nak jimat masa, cikgu dah buat dululah, nanti kita tinggal isi. Jadi kalau awak dapat soalan macam ini, awak kena buat jadual nilai. Masuk jadual nilai ini. Awak kena buat yang pertama. Awak tulislah X tambah Y sama dengan 6. Awak tulis X tambah Y sama dengan 6. Awak ambil yang pertama ni. Awak tulis X tambah Y sama dengan 6. Lepas tu buat jadual nilai dia. Nombor ni terpulang awak tau. Negatif 2 boleh, negatif 1 boleh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah. Awak letak je apa-apa nombor lah. Apa-apa nombor boleh. Nanti kita kena sesuaikanlah dengan jadual tersebut. Ini step yang pertama. Step yang kedua, awak ambil pula ni. 2x tambah y sama dengan 8. Ambil 2x tambah y sama dengan 8 ni, tulis pula bawah dia. 2x tambah y sama dengan 8. Pun buat juga jadual nilai dia ni. Buat juga jadual nilai dia ni. Kenapa kena buat jadual nilai? Nanti cikgu tunjukkan. Ada pembetulan sikit. Tolong betulkan sikit pada yang graf yang di bawah. Negatif 1, 1. Patutnya ini adalah kosong Tolong betulkan sikit. Negatif 1, sifar. 1 tu gantikan dengan sifar. Ada 2 1 dekat situ. Yang ini kita kena kira-kira sikit. Boleh kita mulakan kelas? Boleh. Boleh Alright. Macam mana nak masukkan nilai ke dalam ini? Kita tengok yang pertama tau. X tambah Y sama dengan 6. Dia dah kata macam ni tau. Ini ni jadual nilai ni seolah-olah macam ni. Kalau dibagi X sama dengan negatif 2, berapa nilai Y? Dia macam tu. Dah bagi X sama dengan negatif 2, berapa nilai Y? Jadinya, awak tengok ni yang cikgu tengah tulis. X tambah Y sama dengan 6. Awak masukkan X tu negatif 2. Negatif 2 tambah Y sama dengan 6. Kita nak Y sahaja, betul tak? Jadi negatif 2 ni kita akan pindahkan ke sana. Negatif 2 ni kita akan pindahkan ke sana. Negatif 2 ni kita akan pindahkan ke sana. Jadilah sebelah sini Y, kita dah belajar kan sebelum ni. 6 tambah 2 sama dengan berapa? Y kita akan dapat 8. Macam tu. Jadinya untuk Y kita yang pertama, jawapan dia adalah 8. Boleh ikut cikgu lagi tak ni kelas? Boleh. Boleh next. Kalau X tambah Y sama dengan 6, kalau X kita sama dengan negatif 1. X kita sama dengan negatif 1. Kalau X kita sama dengan negatif 1, kita punya Y berapa? Jadi saya padam yang ini. Jadi kita gantikan bawah X tu, kita kena gantikan negatif 1 lah. Kita kena gantikan negatif 1. Negatif 1 tambah Y sama dengan 6. Negatif 1 ni kita tak nak. Kita nak Y sahaja. Jadi pindahkan ke sana. Jadi Y sama dengan 6. Negatif 1 pindah sana, dia akan jadi apa? Tambah 1. Yes, very good. Tambah 1. Jadi Y kita akan dapat berapa? 7. 7. Yes, very good. Jadi dekat sini adalah 7. Jadi sekarang ni awak ambil kalkulator di rumah masing-masing. Masukkan nilai X untuk sifar 1, 2, 3, 4, 5. Buat terus sekarang ni. Boleh tak?
Boleh. Boleh Siapa yang ada masalah macam mana nak masukkan nilai ni boleh tanya cikgu. Cikgu bagi tempoh dalam, ini tak lama sangat ni, dalam 2-3 minit cikgu bagi. 2-3 minit cikgu bagi contoh, bukan bagi contoh pula. Cikgu bagi awak peluang untuk buat, nanti cikgu akan tanya balik apa jawapannya. Okey, boleh ya kelas ya? Boleh. Boleh Okey, sambil itu siapa yang ada masalah terus tanya cikgu. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Buat dekat rumah, kat rumah. Yelah, buat dekat tempat awak tu. Kalau ada apa-apa, terus tanya. Kenapa ni? Macam tu. Cikgu dah siap. Oh, dah siap dah? Okey, yang lain dah siap dah? Dah. Dah Okey, kalau dah kita boleh bincangkan ni. Okey, nanti cikgu akan sebut nama seorang-seorang Okey, tapi janganlah awak rasa takut. Tak apa. Tak adanya cikgu nak marah kalau awak salah. Okey. Dah semua orang dah siap. Kita boleh bincangkan jawapannya. Okey, cikgu punya slide masih nampak ya? Nampak. Okey, jadi apabila kita punya X sama dengan kosong, berapa jawapan Y kita? Cikgu nak tanya. Adria. X kita sama dengan kosong, Y kita sama dengan? 6. 6, yes, very good. Very good Adria. Okay, next. Intan. Intan cikgu dah tanya yang tadi. Koyum. Okay, Koyum. Apabila X kita sama dengan 1, Y kita sama dengan berapa? Koyum. Okay, tak ada Koyum. Okay, kita pergi pula kepada Maisa. Okay, Maisa, X kita sama dengan 1, Y kita sama dengan? 5. Okay, yes, very good. Maisa, 5. Okay, next. X Cikgu kita... tak dengar. Dia tak... Koyum tak dengar? Dia kata dia tak dengar Tapi yang lain dengar tak? Tolong respon. Dengar. Dengar Okay. Okay, tak apa. Nanti mungkin Koyum punya line ada masalah sikit. Nanti dia boleh, harap Koyum boleh join semula. Dengar jelaslah supaya dengar lebih jelas. Okay, next. Siapa lagi cikgu nak tanya? Okay, kalau X kita sama dengan 2. Okay, Y kita sama dengan berapa? Nuha? Nuha? Tak ada juga? Okay, Irfan kalau X kita sama dengan 2, Y kita sama dengan? 4. 4. Okay, yes, very good. Okay, next. Kalau X kita sama dengan 3, Y kita sama dengan berapa, Reza? Tak ada juga, Reza. Saya. Okay. Cepat Saya baru Reza. jumpa saya pegang kelas kereta. Lah, ya ke? Okay. Yang lain-lain. Okay, siapa yang boleh share jawapan? Kalau X kita sama dengan 3, Y kita sama dengan berapa? 3. 3, okay. Kalau X kita sama dengan 4, Y kita sama dengan berapa? 2. 2. Okay, kalau X kita sama dengan 5, Y kita sama dengan berapa? 1. 1. Okay, very good. Okay, tak apa. Bagi yang baru nak tekan kalkulator dulu tak apa. Nanti awak tengok balik. Macam mana. Okay, next. Okay, settle untuk yang jadual nilai yang atas. Kiranya settle untuk yang pertama. Okay, kita nak tengok yang kedua pula. 2X tambah Y sama dengan 8. 2X tambah Y sama dengan 8. Okay, sekejap cikgu nak. Okay, sekejap ya. Cikgu share dulu ni. Cikgu padam yang lain biar tak keliru. Okay.
Okey, ni tadi jawapannya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okey, kalau kita ada yang kedua pula, persamaan kedua. 2x tambah y sama dengan 8. Okey, awak buat macam ni. 2x tambah y sama dengan 8. Okey, yang pertama, yang ni kosong betulkan tadi. Kalau x kita sama dengan negatif 1. X kita sama dengan negatif 1. Kita nak buat macam ni tau. Okey, tengok yang cikgu tulis ni. Alright, kita kena gantikan x dengan negatif 1. 2 dalam kurungan negatif 1 tambah y sama dengan 8. 2 negatif 1 tambah y sama dengan 8. Okey, next. 2 darab negatif 1 akan dapat berapa kelas? Negatif 2. Tambah y sama dengan 8. Kita nak dapat y ni, kita kena gerakkan negatif 2 pergi sana. Jadi y sama dengan 8, negatif 2 pindah sebelah sana akan dapat tambah 2. Jadi y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Jadi untuk yang pertama jawapan kita adalah 10. Okey, boleh ikut cikgu ni kelas? Boleh. Boleh Okey, macam mana pula kalau kita punya x sama dengan kosong? Cikgu, kalau x kita sama dengan kosong macam mana? Untuk yang kedua tu, sama je cara dia Okey. X sama dengan kosong. 2, X ni kita masukkan dia sifar. Tambah Y sama dengan 8. 2 darab sifar. Sifar tambah Y sama dengan 8. Sifar ni tak payah kisahlah. Bermaksud Y kita adalah 8. Okey. Boleh tak cikgu bagi masa dalam 2 minit ke 3 minit? Kira pula kalau X kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y kita dapat berapa? Okey, boleh buat macam tu kelas? Boleh. Okey, cepat. Cepat. Dah boleh mula kira sekarang lah Saya bagi dalam 2 minit macam tu. Okey, dah siap ke? Cuba respon. Kalau dah nanti tolong bagi tahu, kita boleh bincang jawapan dia. Okey, dah ke? Boleh cikgu bincang? Boleh Okey, disebabkan masa kita dah tak banyak. Okey, adakah yang volunteer untuk bagi jawapan untuk semua ni? Ada tak? Ataupun cikgu pilih je nama ni? Okey, cikgu main. Saya, Irfan yang ni. Irfan nak volunteer untuk bagi jawapan untuk semua? Okey, boleh Irfan? Okey, kalau X kita sama dengan 1, Y kita sama dengan berapa?
10. Oh, 6. 6. Okey. Kalau X kita sama dengan 2, Y kita sama dengan 4. 4. Yes, very good. Okey, kalau X kita sama dengan 3, Y kita sama dengan 2. 2. Okey, kalau X kita sama dengan 4, Y kita sama dengan 0. 0. Okey, very good. Okey, kalau X kita sama dengan 5, Y kita sama dengan Negatif 2. negatif 2. Okey, very good. And the last one, kalau X kita sama dengan 6, Y kita sama dengan Negatif 4. negatif 4. Okey, very good. Terima kasih Irfan.